Pada 28 November 1927, terdengarnya tangisan pertama di Istana Anak Bukit, Alustar, Negeri Kedah, Darul Aman. Maka bermulalah detik kelahiran sebutir permata gemilang yang ditakdirkan menjadi raja negeri itu. Dengan gelar Al-Sultan Al-Mu'tasimu Billahi Muhibbuddin, Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah merupakan ananda kepada almarhum Sultan Badli Shah, ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah dan almarhumah Tunku Sofiah binti almarhum Tunku Mahmud. Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Alumera dan Sekolah Melayu Titi Gajah sebelum menyambung pelajarannya ke Maktab Sultan Abdul Hamid pada tahun 1946 hingga 1949. Pada bulan Februari tahun 1949, Sri Paduka Baginda berangkat ke United Kingdom untuk melanjutkan pelajaran. Selepas tamat pengajian di Maktab Sultan Abdul Hamid, Baginda melanjutkan pelajarannya ke United Kingdom di Wadham College, Oxford dalam bidang sains sosial dan pentadbiran awam. Pada 6 Ogos 1949, ketika masih menuntut di England, Baginda telah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1955, Baginda telah menyertai perkhidmatan awam negeri Kedah dengan berkhidmat di Pejabat Daerah Alustar dan kemudiannya di Perbendaharaan Negeri. Pada bulan Mac 1956, putera mahkota ini telah bertemu jodoh dengan Tuanku Bahiyah, puteri sulung yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad dan Permaisuri Baginda, Tunku Besar Kusyah ibni almarhum Tunku Besar Burhanuddin. Hasil perkahwinan diraja itu, Baginda berdua diserikan dengan kehadiran 3 puteri yang dikasihi. Pada 14 Julai 1958, Baginda diisytiharkan sebagai Sultan Kedah Darul Aman ke-28 setelah kemangkatan ayahanda Baginda, Sultan Badli Shah. Ketika itu, Baginda berusia 32 tahun dan menjadikan Baginda sebagai Sultan yang termuda dalam Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu. Duli tuanku menanggung amanat, rakyat menyusun jari sepakat. Gah negara semerbak namanya, di hati kelak bangsa berjaya. Tuanku Abdul Halim ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong kelima pada 21 September 1970 bersama Raja Permaisuri Agong almarhumah Tuanku Sultanah Bahiyah. Pemerintahannya selama 5 tahun tamat pada 20 September 1975 dan Baginda kembali menjadi Sultan Kedah. Pada 26 Ogos 2003, Tuanku Sultanah Bahiyah mangkat di Istana Kuala Cegar, Anak Bukit. Pada 9 Januari 2004, telah berlangsung satu istiadat gemilang pelantikan Yang Mulia Cik Puan Hajah Haminah Hamidun sebagai Sultanah Kedah yang baru dengan gelaran ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah Kedah. Tuanku Sultanah Haminah dilahirkan di Bagan Serai, Perak dan berkahwin dengan Tuanku Abdul Halim pada 25 Disember 1975. Tuanku Abdul Halim pernah menyambut Jubli Emas pada 15 Julai 2008, iaitu ulang tahun pemerintahan Baginda ke-50 di negeri Jelapang Padi. Selama 50 tahun Baginda memerintah, negeri Kedah menjadi sebuah negeri yang aman makmur di bawah naungan Tuanku Sultan yang amat dikasihi oleh rakyatnya. Masih lagi bersiaran secara langsung dari Studio 1 Wisma TV Angkasa Puri untuk liputan istiadat keberangkatan balik Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong ke-14 dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong
Ya, dan kita telah pun memberikan liputannya seawal pagi tadi bersama teman-teman setugas dari perkarangan Istana Negara dan juga dari Parlimen, apa yang dapat kita kongsikan berdasarkan anekdot daripada teman-teman di lapangan melihat khususnya sewaktu di Istana Negara tadi, bagaimana kita menyorot sisi manusiawinya seorang yang digelar raja, dan penting juga untuk kita melihat di satu sisi lain institusi raja itu sendiri bersama, dan untuk itu kita akan bersama tetamu seketika nanti. Dan Rina, banyak juga bahan-bahan yang kita miliki ataupun kita paparkan dalam studio pada waktu ini mungkin. Betul, sebenarnya koleksi Diraja, mini galeri dan artifak yang dipinjamkan daripada Museum Diraja dan Museum Negeri Kedah serta Arsip Negara. Kita paparkan juga di sini. Kalau boleh kita berikan secara terperinci juga, Said. Ya, pastinya kalau untuk mendapatkan gambaran terperinci makna dan kepentingan signifikannya perkara-perkara ataupun item yang dipaparkan ini adalah merupakan antara item yang dikongsikan untuk memberikan penghayatan yang lebih. Anda sedang menyaksikan di sini bekas abu rokok Sultan Abdul Hamid, dan ia merupakan suatu subjek yang dibuat dari tanduk kambing gurun, dan ini adalah merupakan barang ataupun item yang dikongsikan oleh Arsip dan juga museum, dan juga dapat kita kongsikan di sini merupakan buku program pemasyuran ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Abdul Halim Muazzam Shah sebagai Sultan Kedah yang ke-28 pada 20 Februari 1959. Dan semua artifak dan juga bahan ini punya signifikannya yang tersendiri, dan kami kongsikan bersama penonton untuk kita memberikan lebih penghayatan bersempena dengan istiadat keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-14. Rina, kita akan memberikan input lebih lagi berkait dengan institusinya, dan panel yang kami undang ke studio pada waktu ini adalah merupakan Ketua Kluster Governance, Perundangan dan Pengurusan Majlis Profesor Negara, Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Hari ini penting sekali kita memberikan sambutan dengan penuh takzim dua serangkai sambutan Maulid dan juga keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dalam upacara yang penting sebegini, Prof selaku Ketua Kluster Governance sebagai orang yang kalau kami sebutkan sebagai autoriti dari sudut akademiknya, melihat istiadat sebegini, apa yang tercermin di mata fikir Prof? Ia melambangkan satu institusi yang amat penting lah. Sebab semua acara ataupun upacara yang dimulakan dengan pelantikan, kemudian penambatan beliau sebagai Yang di-Pertuan Agong, dan akhir sekali upacara inilah sebahagian daripada proses-proses tersebut. Walaupun ia hanya adalah satu upacara, tapi ia melambangkan ketinggian Baginda Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong, dan ini merupakan satu perkara yang amat signifikan di bawah perlembagaan dan juga kepada negara dan juga kepada rakyat secara keseluruhannya. Di dalam dunia kita yang serba pantas ini, kelihatannya upacara dan istiadat ini tidak lagi dipertitik beratkan. Sebagai masyarakat yang menjunjung adat istiadat, hari ini kita memaparkan istiadatnya penuh dengan setiap urutan acara. Apa pentingnya untuk kita mengekalkan tradisi ini? Amat penting sekali. Pada pendapat saya bahawa institusi itu sendiri merupakan satu institusi yang amat signifikan dalam perlembagaan Malaysia. Jadi walaupun ia terpapar dengan jelas dalam perlembagaan Malaysia secara bertulis, tetapi amalannya perlu dinampakkan supaya menunjukkan ia satu institusi yang amat penting dan institusi yang perlu dihormati oleh semua. Tak kiralah rakyat Malaysia ke atau rakyat dari peluang negara yang datang ke Malaysia. Jadi di sini budayanya itu sangat mendalam dan sangat signifikan, dan untuk rakyat Malaysia itu sesuatu yang perlu kita kita pegang dan teguhkan sepanjang masa. Dan seperti kata Prof, sebenarnya setiap kali kalau kita bercakap tentang istiadat seperti ini, kita akan kembali juga kepada hakikat bahawa sistem itulah yang merupakan tunjangnya.
pada permukaannya ia kita boleh katakan sebagai sesuatu yang unik di dunia ini, tetapi ada yang sampai begini Prof menafsirkan bahawa sebegitu diberikan petunjuk ilahi mereka yang mengasaskan kemerdekaan negara ini kerana mereka berwawasan untuk membentuk kerajaan merdeka di bawah raja berperlembagaan. Dan ini sebenarnya yang telah melindungi kita daripada banyak perkara, menjamin survival kita sampai ke saat ini, check and balance pada kerajaan dan sebagainya. Dan mungkin ini dulu yang perlu kita kagumi dan kita telusuri, Prof. Betul. Sebab kita lihat sejarah ya bahawa pra-merdeka dan post-merdeka, pre-independence dan post-independence, kita buat peranan raja-raja Melayu itu amat penting. Ya, daripada 1946 Land Union sehinggalah kita mencapai kemerdekaan 1957, berlaku berbagai peristiwa-peristiwa di mana di samping politician atau ahli politik tetapi raja di belakangnya yang menyokong dan membantu untuk memastikan bahawa kemerdekaan itu dicapai daripada pihak British. Dan apabila kita mendapat satu perlembagaan kemerdekaan 1957, ia menetapkan raja-raja sebagai institusi yang penting, dan yang penting sekali yang di-Pertuan Agong sebagai raja perlembagaan Malaysia. Jadi ia melambangkan sistem politik yang kita ada, sistem kerajaan yang kita ada, dan juga ia memberi signifikan yang penting kepada semua rakyat dan semua bangsa di Malaysia. Saya cuba untuk meletakkan kepentingan liputan kita pada hari ini di tempatnya, kerana saya tertarik apabila Rina menyebutkan tadi soal institusi raja itu melindungi ataupun memberikan kita kedudukan di mana menyelamatkan kita di dalam sepanjang sejarah raja berperlembagaan yang diamalkan negara kita. Menariknya juga kerana kita punya 9 raja. Dari kacamata akademik melihat kepentingan ini, insiden-insiden di mana kedudukan sistem ini menjadikan kita unik dan justru kita terselamat daripada satu ancaman. Mungkin kalau boleh kita kongsikan, Prof. Dalam framework perlembagaan yang kita ada, kita tidak boleh langsung nafikan kepentingan raja berperlembagaan itu. Dan asas atau teras raja perlembagaan itu ialah 9 raja-raja Melayu di 9 negeri-negeri di persekutuan, ya. Jadi mereka lah yang memainkan peranan penting. Walaupun mereka orang menganggap bahawa Seri Paduka Yang Pertuan Agong itu sebagai hanya simbol. Tapi kalau kita lihat secara mendalam dan kita kaji perlembagaan dengan yang mendalam, kita dapati bahawa beliau mempunyai 3 peranan utama, sebagai ahli eksekutif dan sebagai ahli perundangan dan juga sebagai ahli kehakiman. Kerana setiap bidang tersebut beliau ada peranan, ataupun baginda ada peranan, ya. Jadi di sini perlu dilihat bahawa peranan-peranan ini amat penting dan tidak boleh dihapuskan dengan begitu mudah, kerana ada prosedur-prosedur tertentu, dan saya rasa tidak ada wujud pun kehendak ataupun keinginan untuk menghapuskannya. Supaya kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya mempertahankan, kerana Seri Paduka Yang Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu itu sendiri sebahagian daripada institusi perlembagaan kita, sebahagian daripada kerajaan, ya. Dan kalau kita lihat bahawa yang Seri Paduka Yang Pertuan Agong itu memainkan peranan sebagai ketua eksekutif kerajaan, ya, sebab beliau melantik Perdana Menteri. Beliau mempunyai kuasa untuk tidak membenarkan parlimen itu dibubarkan. Beliau juga mempunyai kuasa untuk memberi pengampunan kepada pesalah-pesalah di wilayah persekutuan. Di samping itu beliau melantik Ketua Angkatan Tentera, dan beliau juga melantik Ketua Hakim dan Hakim-Hakim di Mahkamah-Mahkamah Tinggi. Jadi di sini bahawa kita lihat bahawa walaupun beliau berperanan atas nasihat kabinet, tapi ada 2 atau 3 perkara yang beliau mempunyai budi bicara sendiri, iaitu melantik Perdana Menteri dan juga berkenankan sama ada parlimen dibubarkan. Ya. Jadi di sini bahawa kita lihat bahawa dia bukan hanya simbol, baginda bukan hanya simbol, tetapi mempunyai peranan yang besar dalam perlembagaan. Yang penting, saya rasa pada pendapat saya, yang penting ialah menjaga kepentingan ataupun hak orang Melayu dan Bumi Putera, menjaga kepentingan dan hak agama Islam, dan itu menjadi satu peranan yang besar. Dan Prof, kalau kita
boleh gambarkan bagaimana pada waktu sekarang mungkin lebih mudah sebenarnya untuk terus memperkasakan, mengekalkan sistem ini, institusi ini dengan apa yang kita ada. Tetapi kalau nak diimbas pada masa dahulu, Syed, dengan kekangan yang mereka ada, dengan ancaman penjajahan dan sebagainya, kalau boleh kita faham lebih lanjut supaya apa yang difahamkan oleh pemimpin kita zaman dahulu, kalau boleh kita faham juga sekarang, mungkin boleh menguatkan lagi tonggak kita untuk terus mempertahankan institusi ini, kerana mereka telah tampil dengan orang kata satu acuan pengekalan sistem beraja, tapi bentuk dan acuannya contemporary, unik sebenarnya, nak berdepan dengan penjajah pada masa itu dan sebagainya. Ya, sebab saya rasa orang Melayu ya, dan bangsa-bangsa lain itu melihat raja sebagai suatu institusi yang amat penting dan mereka perlu kawal, mereka perlu pertahankan. Di sini saya rasa itu adalah satu elemen yang amat penting untuk memastikan bahawa institusi beraja ini bertahan selama-lamanya. Dan di sini saya lihat bahawa raja itu sendiri mempunyai peranan yang besar untuk memastikan rakyatnya berada dalam keadaan yang selamat dan sejahtera. Di sini saya rasa oleh sebab tanggungjawab ini, di samping mendapat ketaatan daripada rakyat, maka raja dapat berjalankan tugasnya dengan baik dan memastikan bahawa tidak berlaku ancaman yang merosakkan kesejahteraan dan keselamatan rakyat dan negara. Di situ saya rasa baginda sultan dan raja-raja bukan saja sebagai satu institusi yang simbol, yang berbentuk simbol, tapi ialah satu institusi yang sebenar, yang fizikal, yang perlu kita lihat dan kita pertahankan. Prof, pada kesempatan ini saya nak meraihkan para penonton yang sedang mengikuti acara liputan ini. Anda sedang menyaksikan liputan istiadat keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-14. Dari awal tadi, Rina, kita telah memberikan liputan apa yang berlangsung di Istana Negara dan baru saja usai liputan istiadat rasmi di Parlimen dan akan kita berikan liputan nanti. Ya, di Kompleks Bunga Raya nanti untuk keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14 Raja Pemaisuri Agong di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur nanti. Pelapor kita juga, akan perantara kita juga ada di sana, akan turut memberikan laporan terkini untuk keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda berdua. Dan kemudian akan disusuli juga liputan di utara, ada Istana Anak Bukit di negeri Kedah khususnya, dan ini merupakan istiadat yang jurung-jurung kali, bukannya kesempatan yang saban tahun dapat kita saksikan, dan kami memberikan liputan ini penting untuk apa yang bersama panel atau tetamu di studio waktu ini membicarakan tentang sebuah institusi. Dan saya ingin kembali bersama Prof Nick bila berbicara tentang raja berperlembagaan ini, Prof, kerana kita banyak menyebut soal kepentingan institusi raja ini dalam istiadat Melayu dan merujuk kepada tradisi Melayu. Dalam keadaan komposisi masyarakat kita, Bumiputra dan Islam itu hanya sekitar 50% begitu. Jadi untuk kita menyemarak, menanam penghayatan yang lebih mendalam kepada masyarakat yang pelbagai etnik ini, bagaimana Prof boleh memberikan penekanan? Saya rasa satu perkara yang perlu saya rasa ditekankan oleh semua pihak ialah pengetahuan tentang institusi raja dan juga institusi Yang di-Pertuan Agong ni. Saya rasa di sekolah pun ada dalam silibus persekolahan tentang institusi ini. Itu adalah permulaan yang amat baik. Tapi kalau dululah masa saya belajar, saya rasa saya tidak ingat ada silibus yang berikut tapi sekarang ni memang ada. Memang telah ditekankan dan di sini satu perkara yang baik. Di samping itu kita dapat publicity yang banyak tentang Yang di-Pertuan Agong di televisyen dan di radio dan di media secara keseluruhan. Di situ rakyat dapat mengenali. Yang penting apakah ruang lingkup kuasa Yang di-Pertuan Agong, apakah Yang di-Pertuan Agong itu punya kuasa eksekutif sepenuhnya atau tidak, apakah maksud apabila Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan itu di bawah nasihat kabinet atau Yang Perdana Menteri. Jadi di sini mereka tahu bahawa ada had dan sempadan kuasa tersebut. Tetapi kita perlu juga tahu bahawa fungsi beliau amat penting. Dari segi perundangan, beliau merasmikan parlimen dan beliau boleh bersetuju untuk membubar atau memberhentikan parlimen dan sebagainya. Jadi di situ beliau melantik senators. Jadi di sini bahawa
rakyat perlu tahu bahawa fungsi beliau bukan upacara saja, bukan official saja, tapi lebih daripada itu kerana beliau mempunyai juga budi bicara dalam hal-hal pelantikan Perdana Menteri setelah PRU. Di sini jelas bahawa pengetahuan ini perlu disampaikan dan dipastikan bahawa mereka faham dan tidak disalahfahamkan. Tertarik saya apabila Prof menyebutkan ini kerana kita banyak menyebut soal institusi, tetapi Rina, kita juga banyak menyingkap tentang sisi manusiawinya agung itu, kerana kita punya sistem yang unik bersilih ganti di antara 9 orang raja. Sejauh mana kepribadian itu mempunyai pemberat atau weightage di dalam pemerintahan, kerana kita juga punya di sisi yang lain majlis dan juga penasihat dari kalangan eksekutif. Jadi kita sudah bersilih ganti ramai Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Bagaimana kepribadian itu menjadi pemberat dalam keinstitusian satu yang unik tentang institusi raja di Malaysia ni berbeza dengan institusi-institusi lain. Di Britain, for example, hanya satu keluarga saja yang menjadi raja, silih berganti. Tapi di Malaysia ada 9. Jadi bagaimana memilih untuk dilantik Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong tersebut? Jadi ada prosesnya. Proses ini disebut dalam perlembagaan. Dan juga ada prosedur dalaman yang ditetapkan oleh Majlis Sara Raja. Yang utamanya ialah kuasa tersebut diberi kepada Majlis Sara Raja dan penyimpan Mahor Besar Jaya sebagai setiausaha kepada Majlis Raja dalam proses ini. Beliau menjemput setiap sultan dan raja untuk datang bermesyuarat, dan dalam proses pemilihan itu ada caranya, iaitu yang penting ialah kekananan, senioriti. Dibariskan senioriti itu mengikut 9 negeri. Setelah tamat satu cycle, maka satu lagi senarai akan kenganan itu akan dibuat. Tapi yang penting ada undi sulit. Dan oleh kerana 9 jadi 5 adalah majoriti. Jadi undi sulit ini menentukan among the peers, iaitu among the peers of the sultan and raja, sama ada mereka bersetuju atau tidak melantik seorang raja itu sebagai yang di-Pertuan Agong. Jadi prosesnya amat jelas dan demokratik. Kerana di situ bahawa mereka memilih mengikut pandangan mereka, sesuai atau tidak sesuai. Kalau kita baca laman sesawang Majlis Raja, disebut dengan jelas apakah konten undinya, iaitu sesuai atau tidak sesuai, dan mereka memilih sesuai atau tidak sesuai. Ini amat uniknya dan berbandingan sistem beraja di negara lain. Jadi isu sikap, isu karakter itu penting. Kerana kalau among the peers tu tidak bersetuju dengan cara seseorang raja itu, mereka tidak akan melantik, mereka tidak akan memilih. Di situ kita lihat bahawa pemilihan itu mencari raja yang terbaik untuk dijadikan sebagai YDPA dalam mengikut perlembagaan. Dalam dunia sekarang pula mungkin karakter ataupun sisi perwatakan seseorang raja, seseorang sultan itu bukan sahaja untuk tujuan seperti yang Prof sebutkan, tapi mungkin juga lebih banyak pendedahannya kepada masyarakat umum. Dan kita ingin membandingkan nilai eksklusiviti seseorang raja, seseorang sultan pada suatu masa dahulu dan sekarang, yang mungkin juga sedikit sebanyak memainkan peranan sebagai pemberat seperti kata Syed tadi, sebenarnya untuk rakyat mengenal raja mereka. Saya rasa kalau kita lihat semua sultan dan raja dari 9 negeri ini, semuanya mereka itu berjiwa rakyat. Kita lihat mereka turun ke padang, bertemu dengan rakyat, itu amat penting sekali. Dan di sini dia dapat menimbulkan sayang rakyat kepada raja. Di sini juga menjadi satu elemen yang penting dalam pemilihan. Kerana seorang raja yang dilantik itu mestilah mempunyai satu karakter yang disukai oleh semua dan disayangi oleh semua. Dan itu yang penting. Dan saya rasa kalau kita membuat pilihan sekarang lah, kita akan sukar untuk buat pilihan siapa yang sepatutnya jadi Yang Tuan Agong, sebab kalau tidak ada elemen kekananan itu mungkin semua itu layak sebenarnya dalam pada saat ini lah. Walaupun pemilihan telah dilakukan, tapi kita lihat bahawa tidak pernah ada situasi di Malaysia di mana raja itu tidak disukai oleh rakyat. Di sini satu menunjukkan bahawa semua raja yang dilantik itu semua raja yang memang disayangi oleh rakyat. Kita tidak sentiasa punya kesempatan, Rina, membincangkan tentang ini di dalam kerangka istiadat.
Jadi kita akan kembali seketika nanti bersama Profesor Dr. Ni Ahmad Kamal, tapi kita juga ingin melihat apa perkhabarannya di luar sana. Awal pagi tadi kelihatan cuaca mendung, mungkin ada setengah-setengah tempat hujan juga. Kuala Lumpur hujan awal pagi tadi. Kita dikabarkan di Alustar Kedah cuaca agak baik sebenarnya berbanding di sini. Kita mendoakan supaya apa juga cuaca yang dianugerahkan oleh Ilahi sebagai suatu keberkatan yang dilempahkan kepada kita, dan mungkin ia juga isyarat keberkatan bersempena dengan hari ini 12 Rabiul Awal. Lebih 1400 tahun dahulu seorang kepimpinan agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan dan telah membawakan keberkatan dalam kehidupan dunia seluruhnya. Dalam kesempatan itu juga kita mendoakan agar keberkatan itu dilimpahkan kepada seluruh negara bersempena dengan istiadat keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-14. Dan berikutan laporan cuaca itu dikhabarkan awal pagi ini, teman-teman yang berada di lapangan, nanti kita akan bawakan pandangan dan pertontonan anda ke KLIA untuk terus mengikuti istiadat ini yang dibawakan, dan kemudiannya ke Kedah Darul Aman untuk kita memberikan liputan secara terperinci istiadat. Ada tarikan yang tertentu nanti bakal kami bawakan perincian terhadap istiadat yang dikhabarkan sedari awal. Kepentingan institusi beraja dalam negara kita, dan untuk memberikan penghayatan yang lebih akan kepentingan ini untuk kita terus mempertahankan perinciannya yang akan kami berikan butirannya seketika nanti. Dan untuk tujuan kelihatan Syahril sudah bersedia kelihatannya di sana di KLIA. Kita terus bersama Syahril Syarapuddin di KLIA. Baik, terima kasih Syed Gunawan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton sekalian, langit 12 Rabiul Awal tampak begitu cerah dan juga mendamaikan sekali di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, atau lebih tepat lagi di Kompleks Bunga Raya KLIA ini, kerana hari ini kita pastinya sentiasa mengingati akan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga rahmat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberkati juga kita semua yang berada di Malaysia. Dan insya-Allah hari ini kami di Kompleks Bunga Raya di KLIA ini telah pun bersiap sedia sebenarnya, kerana semua atau cara yang dirancang alhamdulillah pada ketika ini dalam perancangan yang terbaik, dan semuanya sudah pun berada dalam posisi terbaik untuk sama-sama kita nantikan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Muqtasim Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Madlishah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Sambil kita saksikan pada ketika ini yang sering kita war-warkan sebelum ini pun, pesawat khas yang akan membawa Seri Paduka Baginda Tuanku berdua balik ke Alustar Kedah nanti akan turut diiringi oleh 3 jet pejuang Sukhoi yang dapat kita saksikan visualnya telah pun berada berhampiran dengan pesawat khas Seri Paduka Baginda Tuanku, dan akan sama-sama kami bawakan kepada anda secara langsung tatkala ketiga-tiga jet pejuang ini akan berlepas mengiringi pesawat khas yang membawa Seri Paduka Baginda Tuanku nanti. Dan ini pula antara gambaran awal yang kita boleh bawakan di perkarangan Kompleks Bunga Raya KLIA. Telah pun ramai ketibaan-ketibaan kepimpinan-kepimpinan negara yang dari dataran Parlimen telah pun kita bawakan secara langsung tadi. Mereka telah pun bergerak menuju ke Kompleks Bunga Raya ini sebelum keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Tuanku. Dan suka juga saya kongsikan visualnya telah terlebih awal kita bawakan di kaca TV seketika tadi, tatkala istiadat Raja Bergajah. Ini antara elemen utama yang akan kita bawakan di Kompleks Bunga Raya KLIA ini. Dan rata-rata pengunjung dan juga rakyat jelata sejak awal pagi tadi telah pun mula berada di perkarangan Kompleks Bunga Raya, lebih tepat lagi di hadapan pintu-pintu masuk utama menuju ke Kompleks Bunga Raya ini. Mereka semua telah bersiap sedia bagi memberikan lambaian kasih kepada Seri Paduka Baginda Tuanku, kesayangan kita semua rakyat Malaysia yang akan tiba seketika saja nanti. Cumanya kalau saya boleh kongsikan secara awal, gambaran perarakan lambaian kasih akan kita bawakan nanti
dengan adanya elemen-elemen persembahan peserta yang akan berpakaian ala-ala hulu balang, inang dan juga pelbagai pakaian tradisi masyarakat Malaysia. Saya akan bawakan kepada anda visualnya tatkala keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong nanti. Baik, seketika saya kembalikan perhatian bersama sahabat saya di studio, Syed Munawar, dan saya akan kembali nanti tatkala keberangkatan tiba tuanku berdua. Syed. Terima kasih kepada Syahril atas gambaran awal yang diberikan seketika nanti. Pastinya kejutan, bukan lagi kejutan kerana sudah pun diberikan gambaran awalnya oleh Syahril seketika tadi. Istiadat bergajah dan juga sambutan yang akan diberikan begitu meriah sekali di KLIA akan kami berikan liputannya. Jadi teruskan kesetiaan anda, kami akan terus bersiaran sehingga tengah hari pada hari ini bersempena istiadat keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-14. Nanti kita akan menyambung lagi bicara berkait dengan Raja berperlembagaan. Tetapi Rina sudah bersedia dengan bahan-bahannya untuk kita kongsikan peri pentingnya istiadat ataupun kepribadian yang kita sebutkan dalam perbincangan kita tadi, Rina. Ya, Syed, kerana sebenarnya ada banyak perkara-perkara lain yang menarik juga yang datang bersama-sama dengan istiadat ini dan secara khususnya dengan persemayaman Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14 sendiri sejak 2011 sebenarnya. Dan antara lain adalah kerana sewaktu Baginda Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah mewarisi takhta negeri Kedah pada Julai 1958 dan ditabalkan pada Februari 1959 selepas kemangkatan Paduka Ayahanda Baginda. Pada masa itu Baginda Tuanku juga sebenarnya berpengalaman 2 kali sebenarnya ditabalkan, dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-5 dan yang ke-14 seperti yang telah pun diuar-uarkan. Dan untuk itu juga Baginda Tuanku telah berpengalaman menyaksikan pertukaran kali pertama Ketua Kerajaan Malaysia, iaitu daripada Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj kepada Tun Abdul Razak Husin sewaktu Baginda merupakan Yang di-Pertuan Agong ke-5. Dan ironinya semasa ini yang kalau kita lihat sekarang ini, Perdana Menteri pada tahun 1970 Tun Abdul Razak Husin sembah menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-5 Al-Muqtasimu Billahi Muhibbuddin Tunku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah. Semasa tahun 2011 kemudiannya Baginda sekali lagi ditabalkan sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14. Baginda telah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Malaysia ke-6 Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga putera sulung yang mewarisi legasi Allahyarham Tun Razak Husin dalam banyak perkara. Dan mengimbas sejarah persemayaman 2 kali di Peterana Persekutuan Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah, kita juga ingin menyaksikan bingkisan khas emas tempawan kembali bertakhta. Teruskan. Dari Anak Bukit ke Jalan Istana, 1971 yang silam, keretapi dari utara. Menuju ke ibu kota, tertaballah Baginda sebagai Agong ke-5. 40 tahun kemudian dengan kapal udara, Baginda sekali lagi meninggalkan negeri dan rakyat jelata. Kembali semula ke singgasana di Jalan Duta. Bagai emas tempawan berkelopak di jiwa, Baginda kembali bertakhta, menanggung amanah tonggak teguh pemerintahan beraja untuk sebuah negara bangsa. Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah mencatatkan sejarah dalam sistem beraja negara apabila 2 kali menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong. Sesungguhnya Baginda Tuanku adalah seorang putera raja yang banyak mengukir sejarah, bukan sahaja buat diri Baginda, malah untuk negara. Pada usia 84 tahun, Baginda sekali lagi kembali ke takhta pemerintahan negara sebagai Seri Paduka Baginda Agong ke-14. Belum pernah tercatat dalam sejarah negara ini, seorang raja memegang jawatan tersebut sebanyak 2 kali. Namun Baginda telah kembali memayungi negara selepas 40 tahun dan keunikan peristiwa sejarah ini telah diabadikan dalam Malaysia Book of Records pada 20 Februari 2012. Ketika bertakhta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-5,
pimpinan kerajaan diterajui oleh Tun Abdul Razak dan ironinya untuk kali kedua ini pula diterajui anak anda beliau iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib. Manakala sepanjang pemerintahan kali kedua ini, baginda sekali lagi mengukir sejarah apabila menjadi Yang di-Pertuan Agong pertama bersemayam di Istana Negara yang baru siap dibina di Jalan Duta. Istana baru ini telah secara rasmi menjadi Istana Negara pada 15 November 2011 dan di sini juga berlangsungnya upacara pertama iaitu Majlis Istiadat Melafaz Sumpah Memegang Jawatan dan Istiadat Pertabalan Baginda Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14. Sesungguhnya, rakyat jelata berbesar hati beroleh baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14. Diibaratkan baginda sebagai tonggak teguh pemerintahan beraja di Malaysia. Seperti yang dikongsikan sebenarnya, apabila Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong sebanyak 2 kali sebenarnya, juga ada sejarah yang menarik yang boleh kita kongsikan. Tuanku Abdul Halim dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-5 ketika berusia 43 tahun, menjadikan baginda Yang di-Pertuan Agong kedua termuda selepas Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail, Raja Perlis yang dipilih ketika berumur 40 tahun. Dan apabila baginda Tuanku Abdul Halim ditabalkan buat kali kedua sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14, baginda berusia 84 tahun sekaligus menjadi Yang di-Pertuan Agong tertua memegang jawatan ini. Dan menjunjung kasih Seri Paduka Baginda Tuan Agong ke-14 Muktasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah, semoga dipanjangkan, dilanjutkan usia dan diteruskan kemakmuran di bawah pemerintahan Tuanku selepas ini, khususnya untuk negeri Kedah Darul Aman selepas tamat tempoh bersemayaman sebagai Tuan Agong ke-14. Dan anda sedang menyaksikan istiadat keberangkatan balik Seri Paduka Baginda berdua ke Istana Anak Bukit Kedah hari ini. Sebelum keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Tuan Agong ke-15 esok. Dan waktu ini di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur telah pun tiba sebenarnya kereta-kereta yang membawa rombongan pemimpin persekutuan. Yang kita lihat ialah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor yang telah pun tiba di Kompleks Pengeraya. Dan seterusnya nanti ahli rombongan pemimpin persekutuan akan menanti keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Yang menariknya selepas ini apabila kita berlintas langsung dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, sebenarnya apa yang dapat disaksikan ataupun tarikan istimewa di sana adalah perarakan yang akan dimulakan dari Jambat Jalan Utama ke Kompleks Bunga Raya KLIA. Dan antara yang istimewa juga ialah kehadiran 2 ekor gajah dan 8 mautnya berbusana hulu balang. Ini antara komponen utama untuk perarakan lambaian kasih di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur nanti. Baik, dan untuk waktu ini kita masih lagi nak terus berbicara berkenaan dengan Raja Berperlembagaan bersama-sama dengan Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, Ketua Kluster Governance, Perundangan dan Pengurusan Majlis Profesor Negara MPN. Dan Prof, kita dah sebut juga tadi tentang catatan sejarah dalam sistem beraja negara di mana Tuanku Abdul Halim adalah yang satu-satunya menjadi Yang di-Pertuan Agong sebanyak 2 kali sebenarnya. Dan ini antara tarikan ataupun keistimewaan kepada sistem ini sendiri. Cuma mungkin sesuatu yang perlu kita mula fikirkan sekarang ini adalah cabaran kepada sistem sama ada penggiliran ataupun institusi beraja di negara kita sendiri yang perlu kita mungkin fahami lebih awal dan melakukan apa yang perlu untuk bersedia mendepani cabaran-cabaran ini.
Saya rasa dari segi institusi itu sendiri dan proses pemilihan dan sebagainya, majlis sara raja dan sebagainya. Jadi saya rasa itu tidak menjadi masalah besar. Sebab pertama ia telah masuk dalam perlembagaan itu dengan jelas sekali ya. Jadi tidak ada dipanggil sebagai satu masalah yang besar yang boleh mengganggu-gugat proses tersebut kecuali kalau pindaan dibuat pada perlembagaan itu. Jadi cuma apa yang kita perlu saya rasa tekan di sini ialah internalization tentang di kalangan rakyat itu sendiri tentang institusi tersebut. Keyakinan terhadap institusi tersebut supaya mereka dapat memberi ketaatan yang sebenarnya kepada institusi raja dan juga rasa sayang yang mendalam kepada institusi raja. Itu saya rasa itu perlu sebab generasi muda mungkin melihat institusi itu sebagai tidak penting. Sebab ia sebagai simbol, sebagai upacara sahaja. Di sini perlu ditekankan seperti saya kata tadi bahawa pengetahuan tentang institusi tersebut perlu ditekan kepada golongan muda. Ini melalui silibus dalam pendidikan kita dari peringkat rendah hingga peringkat menengah, juga ditekankan di peringkat universiti sebab mungkin mereka ni tidak melalui sistem persekolahan negara, mereka mungkin belajar di luar negara dan masuk ke universiti tempatan. Jadi di sini bahawa pengetahuan tentang itu amat penting supaya mereka rasa sayang, rasa hormat dan taat kepada raja. Dan juga ini memberi kepada kesan yang baik kepada ketaatan kepada kerajaan. Maknanya ia bukan sekadar sesuatu yang berbentuk seremonial sahaja, tapi perlu mereka faham asasnya, strukturnya itu. Terima kasih Prof kerana menyebut perkara-perkara seperti ini sebenarnya yang perlu kita imbas sentiasa, yang perlu kita ingatkan, segarkan fikiran kita dengannya supaya walau apa pun yang mendatang selepas ini, modernisasi ataupun mungkin dunia global dan sebagainya, kita insya-Allah boleh mendepani semua ini. Baik, Prof, kita mungkin akan sambung lagi selepas ini tentang Raja Berperlembagaan sendiri. Tapi sekarang ini kita sekali lagi bersama-sama Syaril Sarapudin untuk laporan langsung dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Teruskan Syaril. Baik, terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan di studio. Inilah dia gambarannya sekali lagi kami bawakan kepada para penonton sekalian tatkala ada cara rasmi sempena dengan majlis sambutan perarakan lambaian kasih secara langsung dari Kompleks Bunga Raya KLIA. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Muqtasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Haji Haminah seketika saja nanti akan tiba di Kompleks Bunga Raya dan bakal diraikan dengan sambutan rasmi yang penuh dengan adat istiadat Kesultanan Raja-Raja terdahulu, iaitu istiadat Raja Bergajah. Kalau saya boleh kongsikan secara awalnya, adat Raja Menunggang Gajah ataupun Raja Bergajah berdasarkan kepada catatan Tun Sri Lanang di dalam karya Agung Sulalatu As-Salatin berkaitan adat istiadat institusi beraja berangkat yang mengikut aturan, termasuklah adat istiadat raja-raja berangkat dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ketika raja akan ke istana, gendang akan dipalu sebanyak 7 ragam dan nafiri akan dibunyikan. Dan setelah selesai paluan gendang kali ke-7, raja keluar bergajah diarak ke istana. Ini antara istiadat yang akan kami bawakan kepada anda sedikit masa saja lagi secara langsung di TV1. Sambil wajah-wajah penuh keceriaan dan juga pastinya ini antara penghargaan lambaian kasih yang diberikan oleh rakyat Malaysia, baik generasi muda maupun generasi yang veteran, akan menjunjung duli mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Seri Paduka Baginda Tuanku berdua yang bernaung di tahta Istana Negara, memayungi rakyat jelata. Dan pastinya inilah yang uniknya sistem beraja di Malaysia, tatkala setiap 5 tahun Seri Paduka Baginda
Yang di-Pertuan Agong akan bersilih ganti. Dan esok di lokasi yang sama, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 akan berangkat tiba di sini dan akan kita bawakan kepada anda juga secara langsung melalui program kami esok. Baik, saya kembalikan perhatian kepada rakan tugas Wan Syarina di studio dan seketika nanti saya akan kembali membawakan gambaran penuh istiadat Raja Bergajah di KLIA ini. Rina. Terima kasih Syaril. Berbunga hati sebenarnya melihat cuaca di KLIA yang cerah dan juga persiapan yang meriah sebenarnya untuk perarakan lambaian kasih sempena menyambut keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda berdua seketika saja lagi di lapangan terbang terbangsa Kuala Lumpur yang mana nanti juga akan dilangsungkan istiadat menghadap dan bersalaman sebelum Seri Paduka Baginda berdua menaiki pesawat khas diraja untuk berangkat balik ke Alustar Kedah. Dan untuk waktu ini kita ingin menyentuh lebih lanjut lagi tentang sistem Raja Berperlembagaan dan juga Kesultanan Melayu Kedah itu sendiri bersama-sama Syed Munawar, Syed Mustar dan juga tetamu istimewanya. Silakan Syed. Terima kasih Rina kerana kata orang kalau ingin berburu ke padang data kita kena berguru dengan orang yang betul-betul punya autoriti. Jadi saya rasa sangat teruja kerana untuk membicarakan tentang Raja Berperlembagaan ini sebagai sebahagian daripada pengisian dalam istiadat keberangkatan balik Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-14. Menemani saya di studio pada waktu ini adalah penasihat kerajaan dalam hal ehwal sosial dan kebudayaan Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Saya tak tahu nak sebut sirih pulang ke gagang ke bagaimana Tan Sri berada di sini. Saya difahamkan Tan Sri dahulu juga yang memulakan inisiatif untuk kita memperkaya liputan istiadat ini. Sebenarnya begitu. Setelah penggantian dan penerusan penakhtaan yang di-Pertuan Agong itu, maka Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan pada masa itu memulakan tradisi untuk mewujudkan gambaran tradisional untuk Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Semasa beliau datang ke Kuala Lumpur dari negerinya dan selepas habis tempoh perkhidmatan kedirajaannya, maka diberi sambutan tradisional yang sebaik mungkin dan sebahagian daripada unsur yang digunakan ialah tentang penceritaan raja-raja Melayu dahulu, sama ada raja-raja negeri Pasai, raja-raja dari Aceh, Minangkabau, Bugis, Majapahit, termasuklah yang ada di Melaka. Dan pada masa itu dirancakkan gendang gurindamnya dan juga sebutan-sebutan tradisional bahasanya. Cuma elemen yang baru dikemukakan ialah penunggangan gajah. Sebenarnya penunggangan gajah ini tidak berasal dari Semenanjung. Ianya diimbas dari Siam. Oleh kerana negeri Siam yang mempunyai penggajahan dan segala hal yang besar berkait dengan ketakhtaan. Ini lebih-lebih lagi diterima pakai di Kedah dan di Perlis. Namun di kawasan VIP atau kenamaan di KLIA, kita letakkan suasana itu seolah-olah inilah mencerminkan selamat datangnya dan juga pemergiannya. Semasa tiba ke Kuala Lumpur, tidak ada sambutan yang jelas, yang besar seperti kembali kepada negeri asal semula. Tuanku Mizan di Terengganu dan sekarang Tuanku Halim ke Kedah, maka diberilah sambutan itu. Saya bersyukur oleh kerana tradisi mengadakan majlis seperti itu diteruskan oleh pihak-pihak yang berwajib. Saya kira Tan Sri instrumental di dalam memperkemas kerana ia sebahagian daripada memori bangsa yang sudah luput. Tetapi peri pentingnya dalam pemodenan arus pembangunan negara ini, elemen-elemen tradisi ini segera hilang daripada ingatan. Jadi ini memori bangsa yang punya nilai intrinsiknya, Tan Sri. Sebenar, dalam soal ini, ia mengandungi satu nas pembudayaan dan juga ketemadunan yang penting. Sayang sekali,
sistem pendidikan kita kontra kepada apa berlaku di Thailand ya. Kita tidak mengunsurkan pendidikan dan membuat penilaian terhadap apa yang berlaku dalam sesuatu negara berhubung dengan kerajaan itu. Jadi kerajaan itu gabungan dua perkataan, kerja dan kerjanan. Kedua-dua ini menjadi kerajaan atau government. Seharusnya seperti yang telah diusulkan beberapa tahun dahulu, ada mata pelajaran tradisional budaya Melayu dibimbing dalam penerokaan pembelajaran kita. Lantaran ini tidak ada, maka soal meneruskan kesinambungan kerajaan tadi dilupai. Misalnya kandungan budi dalam sistem beraja amat besar, amat penting. Dan dari budi itulah maka munculnya budaya. Satu budi, banyak budaya. Siapa yang nak belajar hal ini sekarang? Sebab kita begitu pantas nak ke bulan dan ke bintang, maka rumput di bumi sudah pun reput. Perkara ini sangat mustahak dan sekiranya kerajaan kuasa Melayu hendak meneruskan tradisi, perkara-perkara berhubung dengan Raja Melayu, sifat-sifat raja, budi, budaya, bahasa diraja, bahasa istana dan kelembutan bahasa Melayu mestilah disusul kembali dengan sukatan pelajaran dan kita tak rugi sekiranya ini kita laksanakan. Seperkara adalah pendidikan rasmi Tan Sri, tetapi Tan Sri sendiri punya kepakaran di dalam pemahaman perlembagaan. Ini juga satu bentuk political education dalam kita memposisikan institusi beraja dalam pemahaman kehidupan berperlembagaan di negara kita. Sebenarnya ada arus sejarahnya di situ, iaitu pada tahun 1956 Suruhanjaya REIT namanya diwujudkan, dan di situ ada komponen raja, ada komponen politik UMNO, ada komponen perikatan, yakni MCA, MIC dan juga partai-partai politik yang lain. Tapi yang menonjol pada masa itu ialah kepentingan diraja, di mana wakil-wakil yang setelah berunding dengan Allah Yarham Tunku Abdul Rahman menyelitkan beberapa peruntukan khusus dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan khususnya Seksyen 8, 9 dan 11 memperakukan supaya kedaulatan Raja Melayu tadi tidak diruntuhkan ataupun dikurangkan sama sekali. Dengan adanya Lord Reed sebagai pengurusi Pesuruhjaya REIT ini mudah sedikit sebab beliau datang dari Britain dan Britain mempunyai tradisi diraja yang kuat. Jadi beliau sendiri telah bersama-sama dengan Hakim Abdul Hamid dan juga pihak-pihak yang dari Kanada, dari Australia dan lain-lain menyelitkan perkara-perkara seperti 181 yang ada sekarang, perkara 38 yakni kedirajaan dan majlis raja-raja, tidak bolehnya sultan atau diraja tuanku yang di-Pertuan Agong disaman ataupun dikenakan tindakan undang-undang. Immunity serta kekebalan seperti ini diperkenalkan oleh Suruhanjaya REIT dan sampai hari inilah maka bibit-bibit serta kandungan itu diteruskan. Sebenarnya banyak rahsia sejarah tanah air terkandung dalam laporan Suruhanjaya REIT dan apa pun yang dilakukan oleh tuanku yang di Pertuan Agong, yakni disebut dalam perlembagaan sebagai pihak utama negara, boleh
mencerminkan sesuatu yang membuat khasnya orang Melayu bangga dan rakyat Malaysia sebegitu juga. Ya, penting untuk kami mendapat hikmah daripada Tan Sri kerana sorotan itu jarang-jarang kita bawakan khususnya untuk khalayak umum. Tan Sri, saya menerima isyarat untuk kita berlintas langsung memberikan liputan dari KLIA bersama rakan setugas Syahril Syarafuddin. Jadi Syahril sudah pun bersedia. Silakan.